titik ke titik, ku tarik satu garis hitam, satu garis hitam dari kembara malam. Kita akan bawa banyak malam ni adalah memory lane. Seronok juga bila sama dengan orang-orang lama ni. Apatah lagi orang yang dilahirkan di Kuala Lumpur, yang melihat Kuala Lumpur daripada era belum wujud perkataan wilayah persekutuan. Masih lagi Selangor, dia merasa zaman tu. Orang yang merasa zaman di mana basikal adalah kenderaan utama orang Melayu. Naik bas di Mesin. Daripada Keramat pergi ke Coket. Coket. Orang tak sebut orang baru pergi Coket. Panggil turun dekat Batu Road Turun dekat bulatan Raja Muda masa tu. Sekarang dah jadi highway kan? Highway dah tak ada lah. Dulu landmarknya adalah, saya pun tak sempat. Saya datang KL, kita kalau daripada Keramat kita turun dekat Batu Road. Istilah Batu Road kan. Batu Road. Saya tak sempat rasa zaman bulatan tu. Kita hanya sempat zaman Batu Road. Dengan satu-satu landmark yang ada di Coket adalah Pasar Basah tu je. Sebelum ada macam-macam, termasuk kampus UUM semua. Jadi Sani melihat semua benda tu, kita share. Tapi malam ni kita akan merentas Kuala Lumpur dalam konteks seniman-seniman marhain, seniman rakyat. Bagaimana penyanyi-penyanyi kecil, seniman-seniman kecil yang bukan datang daripada mainstream, sebenarnya telah wujud pada tahun 70-an, 80-an. Sani akan bercerita pengalaman dia. Abang Sani akan bercerita pengalaman dia sambil macam biasa kita akan dengar sikit dia belanja lagu daripada ukulele dia. Saya tunggu nombor sampai berapa angka kita ada. Cepat 400 malam dalam masa 2 minit. Ramai yang sedang menanti. Orang gila. Orang yang berkelulusan kejuruteraan kemanusiaan. Faculty of Life Engineering. Faculty of Life Engineering. Faculty of Life Engineering. Kejuruteraan kemanusiaan. Kita tunggu 500 dah kira okey dah tu. Saya rasa tak tahu sama ada kita nak start dengan lagu atau kita nak start dengan apa. Tapi saya rasa macam start dengan lagu je. Apalah arti dapat Sani Sudin kalau dia tak belanja kita satu lagu opening sementara trafik nak datang. Saya yakin trafik akan capai 1000 lebih mana ni, insya-Allah. Bang, lagu apa bang? Kau rasa kalau kau belanja tu selain aku Syahdu, orang lain pun Syahdu. Aku mula-mula main gitar, tapi sebelum main gitar aku dah main benda ni ukulele, tapi orang tak panggil ukulele zaman tu. Orang panggil gitar cowboy. Oh, okey. Ukulele ni baru ni je. Kita tak tahu, kita janji waktu tu kau dapat benda ni aku akan seram je. Janji bunyi kan. Waktu tu usia aku 6 tahun. 6 tahun. Arwah bapak belikan gitar cowboy ni. Gitar cowboy. Okay. Main. Lepas tu bila dah matang sikitlah, dah dewasa, pegang gitar. Gitar pun mula-mula gitar ni pada orang budak-budak Melayu satu ketika dulu, chord yang mula-mula dia orang akan belajar dah A minor. Tu mesti orang pakai A minor. A minor. Pasal dia punya melankolik tu kan. So Syahdu dia tu. Daripada situlah aku belajar main gitar, jumpa kawan-kawan muzik yang sama, bukan sebaya. Abang-abang kita yang tu tengok dia main. Jadi kita belajar melalui itulah dia. Faculty of Life Engineering ni. Belajar muzik di tepi di kaki lima, perhati je otak-otak tu main gitar. Lepas tu kalau bisa kata tune gitar kita lari, masa tu kita tak mampu nak beli gitar walaupun harga dia murah zaman itu Gitar zaman tu harga kalau RM30 mahal tu. Oh, setengah bulan gaji. Kapuk tu. Kapuk kan. RM30 ke RM25 ada. Tapi kita tidak mampu, kita hanya tengok je lah. Sampai satu peringkat di mana aku buat gitar sendiri. Dia punya tali nak beli tak mampu. Ambil brek basikal lama-lama. Buka-buka, susun. Oh, tali brek tu? Tali brek basikal. Aku tahu tali brek tu. Buka satu, ikat. Tuning memang hancur, tapi janji boleh bentuk gitar. Jadi satu kampung tengok dia. Lagu pertama yang aku dapat chord penuh, lagu A. Ramli. Lagu apa? Buah Hatiku Sayang.
Buah hatiku sayang. Sebab apa aku boleh dengar lagu dia tu sebabnya dia orang Boyan juga. Oh, okey. So dia popular di kalangan orang Boyan lah. Di Di Singapura. atas semangat Boyan Kuala Rupanya Lumpur. bila dikaji-kaji balik, arwah mak cakap tu saudaranya tu. Oh. Abang saudara rupanya. Okey. Arwah kan? Arwah Iramli. Iramli. Okey. Tu bila ada kenduri kahwin ke apa kat Keramat, dia akan turun dari Singapura. Arwah mak cakap, pergi jumpa abang ni kat belakang tu. Siapa? Iramli lah. Ya, dia tengah cuci pinggan selamba tunggu. Dia humble habis. Oh, walaupun dia dah top waktu tu. Betul. Dia dapat lagu Buah Hatiku Sayang tu 3 chord je. Masa tu belajar chord gitar A minor, D minor, E. Basic lah. Tapi apabila bila dah jadi macam professional on my own, dia punya running chord tak tahan tu. dia lahir spontaneous. Kita dah tahu coding dia macam mana cara untuk main gitar. Apa waktu tu bang? Kepentingan muzik pada orang Melayu waktu tu, tak ada hiburan, banyak orang miskin tak boleh pergi panggung wayang. Mungkin benar satu ketika dulu bila aku dapat beli gitar, arwah bapak aku marah. Kenapa beli gitar ni? Buang. Rupanya dia tak nak aku jadi macam dia. Hidup susah. Pasal dia macam muzik ni tak ada makna pada dia. Kan? Jadi dia nak aku jadi lawyer ke, jadi somebody lah. Tapi aku tak sampai ke tahap itu. Aku ikut apa yang aku rasa seronok, aku buat. Dan akhirnya aku mula melukis pun di awal tu umur masih muda, banyak lukisan awal aku dia buang ke Lombong. siapa buang? Arwah bapak. Dia kata dia cakap Boyan. Bunyinya Ebu dia cakap. buang masa? Bukan, semak. Semak, okey. Dia ambil lukisan-lukisan asal aku buang. Dan akhirnya aku diam je lah. Itu sebagai anak, respect orang tua, diam je lah. Ni semua ni tak boleh. Habis aku punya album Ahmad Jaiz, koleksi aku satu ketika dulu pun dibuang dengan turntable tu. Oh, dibuang. Lama dia buang. Aku diam je lah. Dia tak boleh kata apa. Dia nak aku jadi somebody lah. Supaya dia tak nak aku, bapa dan ibu mana nak tengok anak dia susah macam dia. Dia tak nak. Dia kata kalau kau dapat belajar. Jadi aku cakap, aku diam je lah. Oh, sebab tu masa muda arwah bapa kau main muzik? Dan di akhir usianya baru dia mengaku dia salah seorang penyanyi keroncong di Kampung Baru. Oh. Dia sama geng-geng dia disebutlah Jamaluddin Alias. Okey. Geng keroncong. Tapi bila kita berkumpul adik-beradik di akhir usia dia tu di Keramat, adik-adik semua main keroncong semua turun bawa double bass ni aku buat ni. Bila masa tu dia tak berapa sihat. Bila dia dengar lagu keroncong dia boleh bangun tu. Dia ambil dia punya gudang garam tu. Apa tu Suria 16 disap. Mana kau belajar lagu-lagu ni? Dia tanya serius. Belajar ni lah. Sekali dia mengaku, bapak dulu sebenarnya nak bagi tahu kawan lah. Penyanyi keroncong, menong itu orang. Patutlah semua main keroncong kat rumah. Bila dia dengar lagu keroncong dia akan bangun berjoget. Hilang demi sakit tu. Usia dalam usia 80-an masa tu. Dengan rokok dia. Bapak isap rokok ni kau jangan larang Ini vitamin dia cakap. Aku ingatlah arwah Yasmin Ahmad buat filem. Kan endingnya bapaknya main piano keroncong juga. Keroncong hujan tu. Ya. Ending tu dia tribute untuk bapak dia. Bahawa muzik keroncong tak boleh dipisahkan daripada orang Melayu. Macam kadang aku duduk bila lepak di Keramat kadang-kadang aku bawa aku punya alat muzik aku. Salah satu alat muzik aku violin Tapi orang Melayu tak panggil violin, orang panggil biola. Biola. Okay. Jadi bila yang mendorong aku untuk main biola ni, aku suka merayap, kau tahu Aku suka pergi ke panggung anniversary. Waktu itu tahun 70-an, pergi panggung anniversary tiap bulan, sebulan sekali. Berita Harian dengan Sirius Time akan baca puisi di panggung anniversary tu. Tahun 70-an? 70-an lah, pertengahan gitulah. Jadi hari Ahad, aku akan turun jalan kaki daripada AIA sampai panggung anniversary seorang-seorang je. Benda tu dah misal kata nak jadi gitu punya kan. Jadi aku tengok ramai kawan-kawan, termasuk arwah Khalid, main tabla, semua lagu puisi je. Berarti kali ada satu kawan arwah Zubir main violin, aku menang tengok dia main.
Uish, aku nak belilah alat ni. Kan? Waktu tu kita kerja gaji pun RM100 je. Nak beli violin masa tu murah. 30 lebih je. Tapi dah sepertiga gaji. Ya, betul. Lepas tu, pakat-pakat dengan kawan, kita main apa? Main kutu. Main kutu. Dapat je aku terus beli. Harga dia 120 violin. Aku tak tahu main tu, aku beli saja. Aku beli. Tapi akhirnya aku jumpa seorang guru di Keramat juga. Minta dia tunjuk ajar lah. Aku pergi belajar seminggu sekali, pikul jalan. Aku dapat tahu dia punya basic je. Lepas tu, aku cabut. aku punya style lah. Jadi satu hari, violin tu di rumah Keramat, aku tune. Dia sumbang lah, dia tune dia. Masa aku tune violin tu, sejarah agak ni. Arwah nenek tanya. Cakap boyan lah. Nak main riak katanya. Nak main riak. Dia panggil aku anak. Dia kata, main alat ni ke? Dia pandang je aku. Kenapa Wah? Panggil dia Wah. Orang boyan panggil nenek Wawa. Kenapa Wah? Datuknya dulu main ini. Arwah datuk aku punya seorang violinis. Dan kau tak pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Okey. Dia main kat mana? Kadang-kadang orang panggil dia pergi kenduri-kenduri. Berapa bayar? Alah, 20 sen, 30 sen. Zaman tu. Naik basikal. Rupanya benda tu ada kat aku lah. Main violin. Rupanya, kalau dalam orang kata apa tu, dia punya saka lah. Saka. Kemana tumpah kuah kalau tidak kena nasi. Rupanya aku punya moyang-moyang semua ahli muzik dulu. Kadang-kadang dia tak turun kat bapak kita, dia turun kat cucu-cucu. Ya, macam saka lah. Saka kadang-kadang tak kena bapak, turun ke cucu. Itulah dia. Okey. Macam-macam lah kan. Tu aku berhenti sejak main biola sebab apa? Biola membiolkan aku. Tentang intro dengan Sunny, seronok. Saya cuba imagine picture dia. Sebab dia lihat Kuala Lumpur daripada tahun peristiwa 13 Mei, kata Sunny dia dah umur 12 tahun. Berarti dia sempat melihat Kuala Lumpur yang belum jadi Kota Batu. Kuala Lumpur masih lagi desa Melayu, tanah merah. Betul. Jalan-jalan masih lagi nama orang putih semua. Sisa-sisa penjajah masih tebal. Ya, betul. Orang Melayu yang datang Kuala Lumpur masih lagi anak jati, belum ada migran besar-besaran daripada negeri-negeri masuk ke Kuala Lumpur, adalah anak jati Kuala Lumpur. So aku nak tanya satu, apa makna muzik? Maksudnya dekat kampung Keramat, orang besar, orang boyan, ramai yang boleh main muzik, suka muzik. Orang boyan ni dia ada dia punya muzik tradisional dia, cara dia. Tapi dia orang lebih menggunakan pada bentuk keugamaan. Kadang-kadang dia marhaban. Kan, aku pun ikut. Ni malam ni standby kita pergi marhaban kat rumah orang tu. Kita jadi daripada situlah aku train vokal. Bunyi dia bunyi boyan ini. Macam lagi satu permainan dia panggil saman. Masa satu joget dia kata ni joget saman ni. Aku pun tak tahu apa makna saman tu. Rupanya satu bentuk tradisi tarian boyan. Dia macam bila dah joget-joget tu dia macam naik syekh. Okey. Songkok pakai macam. Tapi selawat. Ya Nabi salam alaihi, dia bangun. Daripada duduk dia berdiri. Tapi dia tak kacau orang keliling. Tak ada tradisi sekarang. Tak ada. Aku tak fikir aku pernah nampak. Kau cerita ni baru aku boleh bayang. Sebab kita pun dah tak ada pertempatan boyan yang tipikal boyan tu kan. Sebab ramai boyan sekarang ni dia lebih, yalah, maaf cakap lah kan, bila dah kahwin campur tu budaya tu hilang lah. Hilang, betul. Ya, tapi bila kita cuba seratkan balik, diorang tak boleh terima. Sekarang pun macam, kita cakap, jangan panggil dia itu obatnya tu. Obat tu Pak Long. Okay. Macam yang masih maintain dengan keboyanan dia, macam aku maintain dia, aku kalau jumpa Pak Saudara, aku panggil Paman. Paman tu Pak Saudara lah kan. Pakcik. Tapi tak panggil Paman, nak panggil Mamang. Mang. Ini. Mamang adalah panggilan boyan. Paman. Aku masih tengok dalam Indonesia punya komen YouTube, kadang-kadang disebutnya mamang. Itu menunjukkan bapa saudara. Pak saudara. Obot tu macam atas perpaman lah. Bisa kata anak buah aku sekarang ni, anak adik, kau jumpa aku panggil aku obot. Ramai macam ada satu orang sepupu dia lahir di Kampung Baru. Arwah bapak dia Pak saudara, mak dia orang Kelantan. Tetapi dia fasih berbahasa boyan sampai sekarang. Kalau jumpa dia di Terengganu, dia orang rumah dia mengajar di UMT. Jumpa cakap boyan. Dia jumpa yang Kelantan Terengganu cakap Terengganu.
Okay. Dia pasal Tapi runut Boyan dia tu masih ya, kuat. pasal dia dibela oleh arwah nenek. Dia kecil, jadi dia tahu sampai sekarang. Orang tahu cakap Boyan. Belanja satu lagu Boyan yang boleh memori yang kau rasa aku tak pernah dengar dan kau rasa Lauber lah tu. tak kisahlah, tapi keboyanan yang kau rasa Satu lubul kaperakan Engkene bulan stabel Satu malam abadi mesem Harapan bula tak tahu Bula tak tahu Harapan lagu rancak. Tapi cerita dalam lagu tu kecewa. Laober. Dalam bahasa Melayu laober tu apa? Berubah. Dia cerita pasal girlfriend dia berubah hati. Kasim Selamat dengan The Swallows. Bila lagu Kasim Selamat keluar tahun 60-an lagu tu keluar kat radio terus meletup. Walaupun ramai orang tak faham cakap Boyan. Cakap Boyan. Sebab dia punya agogo dia. Dia punya tu lagu fras tapi rancak. Rancak. Ya. Catchy catchy. Ini saya sudi tuan-tuan mungkin membayangkan dia seorang pelawak, orang yang gembira. Tapi saya lalu banyak sesi berbual-bual dengan dia tentang masa lalu. Dia orang yang satu orang yang dalam ramai-ramai dia punya capture memory dia sangat bagus. Sebab tu kalau kita berkesempatan buat dengan Sani tentang masa lampau, salah satu latihan yang paling bagus adalah membayangkan Kuala Lumpur yang dia selalu cerita kat saya. Kadang-kadang bila saya Google dah jumpa foto lama, saya akan ingat okey Sani pernah cerita jalan ni. Kemudian sekarang ni kalau saya jumpa roundabout tu, saya akan ingat oh inilah roundabout yang dia sebut sebelum naik bas turun di Batu Road. Rupanya istilah lama daripada Keramat, naik bas turun di roundabout Kelab Sultan Sulaiman, Jalan Sulaiman. Bukan roundabout Raja Muda. Roundabout Raja Muda. Itu dah tak ada dah sekarang. Hanya mereka betul-betul lama di Kuala Lumpur akan ingat tu. Cuma bas dia masih lagi 237. Itu dah tak ada kot. Dah tak ada lah. Maksudnya time masa saya sampai ada. 237 rapid kan. Rapid. Dulu 237 masih lagi turun di depan Pasar Raya Batu Road tu. Masih ada bas tu dia station. Sekarang Pasar Raya Batu Road jadi apa? Dah tak ada dah. Naik bangunan apa? UUM. Maiden. Jadi Pasar Raya Maiden. Itu dulu adalah salah satu bus stop yang popular bagi mereka yang datang daripada arah Kelamat dan juga Hulu Kelang. Akan turun di situ. Dan Keramat pun besar tuan-tuan. Waktu tu Keramat, kalau nak sebut Keramat ni kena detail. Bukit Keramat A, Bukit Keramat B, Keramat Dalam, Keramat Luar, Pasar Keramat. Keramat Dalam tu asalnya AU lah. AU. Ya. Ampang Hulu Kelang. Betul. Saya ingat dulu kalau sebut nak cari saudara di Keramat, jawabnya mati keras lah. Kalau saudara tak tahu detail dia. Mati keras, sebab besar. Sebelum datangnya perumahan PKNS yang pertama tu, Keramat adalah perkampungan yang besar. Di situlah lahir macam Muqtadahari. Di Keramat tu banyak dilahirkan orang-orang terror. Okey. Macam bola sepak, Muqtadahari. Muqtadahari tahu. Orang Boyan. Orang Boyan. Kan? Ya. Khalid Ali.
Kalau nama sempoi tak ada Muhammad, tak ada Nos, Ketul-Ketul, nama tu tahulah Boyan lah tu. Macam satu macam Rosman Alwi. Basikal. Alwi Ahmad arwah bapak dia. Okey. Coach basikal. Dan aku sendiri pun termasuk dalam kelompok tu. Aku salah seorang Sani adalah bekas pelumba basikal remaja Selangor. Dia memang main basikal sampai sekarang, tuan-tuan. Basikal sampai saya kenal dia tahun 80-an dan 90-an, dia masih lagi menaiki basikal sampai daripada sekarang. Keramat sampai sekarang. Dia masih naik basikal. Dia selesa dengan basikal. Seronok. Saya tidak langsung kita buat exercise itu je dengan usia-usia yang begini kan. Orang nak gelak-gelak kadang-kadang orang jerit macam Perli. Oh, okey. Kan? Pernah kena dekat highway nak pergi highway Karak. Oh, Karak, okey. Pun je "Puy, artis naik basikal." Aku bukan artis, aku manusia, aku yang sibuk. Lepas tu dia langgar tembok depan padan muka kau. Yang kau tegur tu wali. Banyak kadang-kadang suka jalan kaki Jalan kaki orang tegur. Asal kau jalan kaki? Apa masalah kau tanya dia balik. Tak, Engkau ada nama, apa ni nama-nama ni? Aku dah memang macam ni. Orang tua aku sendiri pun tak tegur aku. Baju tak bosok ke, baju bosok ke, dia tak tegur. Dia tegur. Dia tak tegur. Abang kau memang gitu, jangan kacau dia. Yang faham kita kan. Jadi, semua diam. Macam mana mula-mula lepas tu kau pindah pergi ke dunia teater? Apa yang daripada kau dah pergi tengok Wak Khalid di panggung anniversary, lepas tu kau tubuhkan teater kau sendiri. Waktu kau datang mula-mula kau masih dengan teater. Itu sejarah dia bila aku jalan kaki suatu ketika dulu sampai depan bangunan AIA kat bas stand tu, aku kata menong kat situ. Aku nak jadi apa ni? Nak balik Keramat, balik kerja, menong. Tak boleh, aku kena ubah hidup aku ni. Kan? Jadi aku kena ubah hidup aku. Cakap aku berhenti kerja Tapi bila satu ketika Densman datang cari aku di panggung drama, masa tu aku dah terlibat dengan teater lah. Tapi sebelum tu proses nak jadi tu memang aku pergi kursus selama 3 bulan untuk mengenal untuk tahu apa itu lakonan. Hukum hakam dalam pementasan ini kita belajar, kita ambil punya basic supaya dia menjadi satu pengetahuan untuk kita macam mana untuk kita bergerak selepas itu. Jadi bila dah serius, dah fokus, dah dapat sijil aku merayau lagi. Duduk kat panggung drama, suka tiap-tiap petang, belum di panggung drama, satu ketika Densman datang. Kita tahu Densman tu siapa. Kan? Tiba-tiba tanya dia. Aku daripada dulu dengan Densman panggil dia Tuan. Tuan cari siapa ni? Saya cari awak. Kenapa Tuan? Saya nak ambil Tuan berlakon teater saya. Gemuruh ni. Kau bayangkan Densman yang aku kenal melalui buku, tiba-tiba cari aku, ajak berlakon teater dia. Dari filem ke pentas. Esok untuk siapa? Projek besar. Aku, Nordin Kardi sekarang. Ahmad Baiki, Sabara Hitam dengan Bini Mio, Zaidah Khairan. Masih aku simpan lagi gambar tu. Untuk apa ni watak-watak ni? Ni watak chorus, pencerita. Jadi dia panggil, bila dia panggil aku macam ush, Densman cari aku yang duduk tepi jalan untuk berlakon main teater dia. Jadi aku dengan hati terbuka, seronok, aku terima je. Kan? Daripada situlah banyak aku belajar. Selepas dalam teater tu habis je, aku menong balik. Aku nak buat apa selepas ni? Akhirnya aku pernah kerja dulu di satu company QS, quantity surveyor. Aku jadi runner je sana. Kan? Buat kerja tu, buat kerja ni, aku berhenti kerja. Aku fokus pada teater tu, aku ikut semua kelompok teater untuk belajar apa makna teater sebenarnya. Rupanya dalam teater ni adalah sebenarnya bukan sekadar lakonan. Teater ni adalah gudang seni di mana kadang-kadang seseorang itu nak jadi pelakon tapi dia tak jadi pelakon. Dia jadi penulis. Buat skrip, kadang-kadang dia jadi pemuzik, kadang-kadang dia buat set, dia buat props. Di situlah berkelompok tu. Jadi dekat situ macam-macam lah aku belajar. Itu bila aku berhenti kerja, orang tu tanya, kenapa berhenti kerja? Nak sambung belajar lah.
waktu aku berhenti kerja tu, tahun 70-an, awal 70-an gaji aku dah 1,000 kan. Besar tak? Oh, di Surabaya tu? Oh, aku dengar overtime aku kan. Jadi aku cakap tak boleh. Jadi, bila aku hantar surat berhenti kerja, bos panggil. Bos dia 2 orang. Orang tu Cina, dia rapat dengan aku. Sonny, come here. Kenapa berhenti kerja? Aku tak seronok lah kerja sini. Why? Kau bagi aku gaji 10,000 pun, kalau hati aku tak seronok, aku tak boleh kerja. Dia pandang kan. Kat situ punya aku dah hentak orang 10,000 kau bagi aku gaji sebulan pun, kalau aku hati tak seronok. Sekali dia pandang aku, pun cakap, betul lah kau cakap. So, aku tak apa, kau nak resign, kau resign. Tapi kalau kau tak ada sen, kau datang cari aku ulur lah, dia tak payah. Kan? Lama kau kerja kualiti surveyor? Ya, lepas MCE dia dah tak lama. Jadi untuk apa? Zaman tu kan, kerja memang susah. Dulu kalau kerja apa pun aku rembat, aku panggil, ni aku boleh jadi pion? Boleh, janji aku ada duit. Nak beli rokok. Kan lepas tu aku nak merayap. Lepas tu aku nak merayap, pergi kedai-kedai buku lama-lama, suka kan. Itulah pengalaman aku lah. Macam mana kau boleh minat menulis lah ni? Daripada melukis, sampai sekarang dia masih melukis, tuan. Dia ada satu lukisan dia akan bagi pada saya, dia lukis khas atas helai kocek denim. Cuma dia terlupa bawa hari ni. Kemudian dia habis berteater, Sani menyanyi dan Koperatasa, dan dia juga adalah seorang AD, assistant director. Jadi banyak drama filem yang dia buat AD, assistant director. Dia celik filem, tuan-tuan. Bukan celik berlakonnya, dia celik productionnya A to Z, sebab dia adalah AD. Macam mana pula kau boleh start menulis? Apa yang buat kau rasa nak menulis? Kadang-kadang bila kita baca buku sajak kawan-kawan kan, sajak pendek, kenapa diorang boleh buat macam ni? Jadi entah macam mana satu hari benda tu datang, terjah aku. Bulan-bulan datang untuk aku menulis sajak tu lah. Kita ini sama saja. Kita ini sama saja, tidak bodoh, tidak pandai. Atas motor dia datang, hujan-hujan. Lama sebelum tu, tapi tulis dah simpan, tapi malu lah nak tunjuk kawan-kawan kan. Orang kata ni, nanti orang kata ni bukan sajak, ni apa, merapu kan. Jadi kumpul je. Dari situlah mula. Lepas tu bila menulis lirik lagu pun macam tu juga. Lepas tu datanglah idea-idea yang, ya bila dah bercampur dengan kawan-kawan penulis yang tidak angkuh, tidak sombong macam kau, kita boleh share. Kan? Itulah kadang-kadang bila kita duduk di kaki lima ataupun di kedai kopi, itu aku punya ruang kuliah dengan kawan-kawan. Kita sebagai yang junior, kita dengar aja sini-sini cakap Dok Jaafar, Zakaria Arifin, pasal teater kan. Kita dengar ada istilah-istilah teater yang diorang tahu kita. Di situlah aku banyak belajar. Tuan-tuan, malam ni kita balik pada buku, kerana lama tuan-tuan tanya garasi taksir buku. Jadi malam ni saya bawa koleksi buku Sani untuk dijual, iaitu buku di dalam edisi mewah ni. Ini adalah buku di dalam edisi mewah yang saya geram sampai sekarang. Kenapalah aku tak pernah ada buku yang keluar dalam bentuk macam ni. Buku saya semua bentuk cekai-cekai, tuan-tuan. Ni buku ni kalau untuk Malaysia dia dianggap edisi mewah. Ini adalah edisi mewah, dikeluarkan dalam hardcover. Berarti hanya penulis yang penerbit berani recognize akan mengeluarkan dalam edisi ni. Kerana edisi ni tak semua kaleng-kaleng akan keluar kerana kosnya tinggi, dan dia juga hanya akan diberi macam ni lah. Kalau lah orang tu dia penulis jadi-jadian, dia keluar buku ni, digelakkan oleh masyarakat, berarti buku tak setara dengan pencapaian. Tapi ini buku Sani, kerana lama dia menulis, dan buku-buku ni saya anggap kata prototype dalam sajak-sajak yang simple tapi mendalam. Kerana Sani lahir pada era puisi Melayu sangat taksub kepada dinamika kata-kata yang indah. Kerana puisi Melayu baru berkembang tahun 70-an, 80-an. Jangan cakap tentang puisi Melayu, tuan-tuan, sebab dia hanyalah bintang langit awan dan juga batu karang di dasar laut. Jadi perkataan bus stop, perkataan jalan kaki, perkataan termenung di tepi sungai tak dipakai, tak diterima sebagai standard puisi Melayu. Tapi akhirnya Sani berjaya mengumpulkannya dan kemudian keluar dalam era apabila puisi Melayu moden diteroka oleh ramai orang. Berarti berakhirnya era puisi-puisi daripada Nur S.I.S. Amin,
yang begitu dianggap luar biasa. Kemudian muncul orang nak baca puisi-puisi biasa. Sani adalah antara generasi yang boleh dianggap datang dengan puisi-puisi biasa, tetapi mempunyai pengikut dan mempunyai keunikan yang sendiri. Jadi kalau saudara nak malam ni di dalam-dalam dan juga monolopong. Monolog ni dia tulis biasalah Sani, dia akan campur sedap hati dia je. Kata ni sekarang Dewan mungkin dah gazet kot kerana kata dia daripada monolog dan melopong. Jadi monolopong. Dua buku ni dengan t-shirt yang sebelah saudara tengok Abang Sani pakai dan digantung dekat situ. Saya boleh minta saudara lock sekarang dengan harga RM100. Selai t-shirt dan dua buah buku. Satu dalam besi edisi mewah ni. Saya rasa lebih 100 puisi dia ni. Ni sampai dekat sini hampir 168 puisi dan juga lakaran-lakaran Sani. Saudara boleh dapat dalam ni, dan satu buku lagi adalah monolopong. Okey. Saudara lock dulu, nanti saiz baju kita adjust kemudian. Jangan risau. Lock nanti masa peringkat nuha buku berhubung dengan saudara, barulah bagi tahu baju saiz apa. Okey. Kalau saudara nak berhubung saiz baju pun tak kisah. Tapi kalau saudara nak lock, saya lock ni combo ni dua buah buku dan selai baju RM100. Untuk saudara lock sebelum saya tak sangka hari ini jadi serius perbualan kami. Takut dia. Saudara mungkin predik, tapi Sani yang kelakar selalu dah ada. Saya nak simpan sesi ini sebagai satu sesi di mana saya wawancara Sani yang serius, bahagian diri Sani Sudin yang tak mungkin semua orang dapat tengok. Kalau saudara lihat di filem, di drama, di program-program TV yang komersial tu, bahagian diri Sani yang sekarang saudara tak dapat tengok. Sebab saya tahu kata Sani tidaklah sejenaka dan sekelakar yang saudara bayangkan. Dia adalah seorang yang boleh mengheret kita dalam perbaharuan yang sangat serius, terutama memori-memori dia pada masa lampau. Satu yang saya suka adalah Sani boleh mengingat dengan baik karakter-karakter orang yang mewakili tahun 60-an, 70-an. Banyak dia cerita dekat saya, penyanyi popular yang dia kenal mulanya Kutik Tin, hanya anak terbiar di Kampung Baru kemudian menjadi bintang pop Ye Ye. Jadi saya banyak, jadi bila saya oh ya ke Sani dia itu, ya dia Kutik Tin dia di Kampung Baru, rumahnya pun tak ada, tak tahu anak siapa, datang menumpang kasih di Kampung Baru tapi kemudiannya menjadi artis popular. Jadi banyak benda. Kalau saudara nak lock je buku ni dah boleh lock sekarang, lock letak nombor telefon. Saya nak minta Sani belanja satu lagu. Lagu lagi. Lagu ni. Saya tadi saya pernah naikkan tajuk lagu ni. Tapi kata Abang Sani memanglah tak ada orang masukkan ke dalam YouTube. Ini adalah lagu yang paling saya suka masa saya budak. Sebab saya tengok Sani perform yang pertama usia saya 19 tahun. Saya tengok dia perform kali pertama di panggung drama lama dekat Bas Stand Kelang. Saya tak tahu apa jadi bangunan tu sekarang. Jadi Jabatan Kebudayaan. Jabatan Kebudayaan. Dia adalah panggung drama lama. Jadi saya pernah dengar dia main lagu ni. Kemudian lagu ni dirakamkan. Tapi hanya follower tegar Latif Muhyiddin saja akan ingat. Sebab ini antara puisi Latif Muhyiddin yang sangat indah, pendek dan luar biasa. Dan Sani dan Koperatasa berjaya menjadikannya irama yang sedap. Tapi sayang lagu tak ada di YouTube. Lagu apa tu? Sajak apa? Dari titik ke titik lah. Oh, lagu Sajak Latif Muhyiddin. Latif Muhyiddin. Yang lagu disuntik oleh Mak Syah Ibrahim. Mak Syah Ibrahim. Dinyanyikan oleh Koperatasa. Saudara dengar lirik ni. Dan ini adalah lagu favourite saya. Dari titik ke titik ku tarik satu garis hitam, satu garis hitam dari kembara malam. Dari titik ke titik ku tarik satu garis hitam, satu garis hitam dari kembara malam. Suka dan duka bergetaran di keningku, hari dan hari berkejaran di sampingku.
jarang disapu. Kembara Malam. Kembara Malam. Tajuk Itu daripada puisi legend Latif Muhyiddin. Siapa tak kenal Pak Latif Muhyiddin? Latif Muhyiddin seorang pelukis, penulis yang hebat. Sekarang ni kalau menyimpan lukisan-lukisan Latif Muhyiddin, contengan yang hanya 1 kaki kali 1 kaki pun dah 5 angka harganya. Contengan saja. Contengan tuan-tuan, bukan lukisan, dia conteng. Dah jadi 5 angka dah. Saudara tak boleh bercerita bawah pada 10,000. Siapa yang menyimpan pagu-pagu, saya ingat hari ini dah bernilai jutaan. Salah satu daripada investment Maybank yang besar adalah mengumpulkan lukisan-lukisan Latif Muhyiddin, kerana mereka percaya lonjakan harga lukisannya dari tahun melebihi daripada harga emas dalam pasaran dunia. Itu Latif Muhyiddin, orang yang juga susah nak difahami. Saya pun tahu Latif Muhyiddin banyak daripada Sani, sebab dia baik dengan Sani Sudin dulu. Dan lepas tu orang yang tak pernah muncul di khalayak ramai, orang yang tak pernah bergaul, orang yang tak pernah muncul dan tak pernah bercakap apa tentang lukisan ataupun tentang puisi. Kita hanya mengenalnya dalam bukunya. Saya rasa siapa karya-karya dia sangat luar biasa. Saat ni ada orang tanya umur. 57. Lahir tahun 57. Dia lahir tahun Merdeka, berarti tahun ni lagi 5 bulan untuk Merdeka lahir. Oh, okey. Kau dah lagi bulan 3 lah. Oh, okey, bulan 3. Tahun 57. Jadi bila aku kaji balik tentang kelahiran tu, rupanya kaji balik dia bukan falsafah kaji. Rupanya arwah bapa aku seorang penulis yang hebat. Aku novel nombor 2 dia yang diterbitkan oleh mak aku. Anak kedua. Okey, bapaknya menulis pada satu malam, 9 bulan 10 hari kemudian lahirlah novelnya. Betul. Bila kita kaji balik, manusia ni pun sebenarnya adalah novel yang bergerak. Ada cerita yang tersendiri dalam diri masing-masing yang ditulis oleh mak ayah kita dan bila kaji kadang-kadang orang kata, bila aku cakap macam tu je, orang cakap kau ni cakap apa? Cakap tak ada. Kau kaji balik. Betul. Setiap manusia ada cerita. Ada cerita dia, sebab kita kadang-kadang yang terbit tu cerpen. Cerpen tu cerita pendek, tak berapa apa usaha dah meninggal. Habislah. Betul. Novel ni cerita panjang. Macam kita ni novel. Contoh kan. Yang chapternya tak pernah berakhir. Yes. Kadang-kadang chapter bertambah lagi. Kan. Macam bila aku kaji balik Kuala Lumpur ni, aku perhati, aku pernah cakap depan Dr. Mahathir selepas dia resign daripada Perdana Menteri dulu 2003. Dengan perform di atas pentas, tiba-tiba terkeluar ayat. Sebelum Kopratasa buat persembahan, terkeluar ayat. Mahathir dengan orang rumah dia jadi penonton. Aku pandang je dia. Tiba-tiba keluar ayat. Rupa-rupanya Kuala Lumpur ni tidak pernah menjanjikan apa-apa pada kita. Semua diam satu dewan. Kita yang kena berjanji untuk jadi apa di Kuala Lumpur. Mahathir tunjuk gini Betul. Ya, bila kaji balik betul lah, Kuala Lumpur ni cuma platform je untuk kita berlari. Tu aku dapat ayat kadang-kadang. Rupanya Kuala Lumpur ni ada sungai je yang mengalir membawa lumpur ke Kuala. Tu yang dapat nama Kuala Lumpur. Kalau kita kaji balik kan, kata Sani tu mengaku aku dengar cakap dia. Aku tak nak jadi kau, aku nak jadi aku. I got my own fashion of life. Aku ada fashion aku sendiri tentang kehidupan. Betul. Jangan nak design aku. Okey. Sampai Abang Sani ni, saya akan beritahu juga malam ni juga Nuha Buku bawa combo untuk saudara jadikan buku infak. Tapi Nuha tak nak saudara suruh dia infak. Berarti ini adalah buku Sempurnakan Solat yang disusun oleh Ustaz Ahmad Ba'i Jaafar.
dan kemudian disemak oleh Profesor Muhammad Dr. Syauqi Osman. Jadi buku ni adalah himpunan solat, segala macam lah saudara nak ambil daripada asas dia, bagaimana kita nak membaiki solat kita menjadi lebih baik. Kemudian saya beritahu lah, buku ni konten dia 200 lebih muka surat. Bab bersuci saja ada 16. Bab mengenal hadas saja ada 14. Bab wuduk saja ada 16. Bab hadas saja ada 11. Bab kotoran yang bukan najis saja ada 5 bab. Allah, kalau masuk solat ni sampai 169 bab. Saya tak mau cerita yang belakang-belakang ni panjang. Buku ni 3 nuara buku nak jual dengan harga 50. Saudara beli dan saudara infak lah sendiri. Pertama, saya rasa sesuai lah untuk diri sendiri baca kerana nak baiki solat kita. Kerana solat juga perlu diperbaiki. Kemudian saudara boleh infak kepada rakan atau kawan, hadiah pengantin ataupun apa-apa sajalah. Dalam musim PKP ni ramai orang ada masa lapang daripada bergosip di Facebook dan menjadi makcik bawang. Lebih baik baca buku-buku yang meningkatkan kualiti solat kita. Buku ni dijual dengan harga 350 plus post. Berarti barang ni, buku Abang Sani pun plus post, buku ni pun plus post. Saudara boleh log dengan RM50 untuk 3 buah buku ni. Di mana garasi adalah sebahagian daripada rakan kolaborasi, kerana kami menjualnya daripada bulan Ramadan yang lepas. Kan kita buat lagi bahawa infak solat ni tak mestilah pada bulan Ramadan je, semua bulan ni. Muharram kami turunkan lagi supaya mereka yang meraihkan tahun baru tahun ni tidaklah hanya meraihkan pening kepala tentang bertukar kerajaan, bertukar apa, perbaiki solat. Itu yang paling dekat dengan kita. Solat kita, jaga solat kita berarti bukan saja menjaga solat 5 waktu, awal waktu dan segala, tapi kesempurnaan solat. Buku ni membaikinya. Kalau baca banyak ni, kalau saudara nak log saja RM50. Sambil saya nak minta Sani menyanyi satu lagu yang kami tadi dah buat lah, Pak Samad dan Tetamu Senja tu. Kau apa tak? Ingat lagi tak? Itu yang nyanyi Siso. Dialah. Okey. Kau nak nyanyi lagu apa? Tak tahulah. Yang insafkan kau sendiri dan insafkan aku. Aku dah lama insaf. Insaf. Kau dah insaf dah? Insaf dalam bahasa Inggeris, hands up. Hands up. Monolopong ni dia datang daripada monolog. Dia orang tanya makna monolopong. Dia adalah gabungan daripada monolog, iaitu cakap kepada diri sendiri. Dan melopong. Dan melopong tu maksudnya kita jadi termenung ataupun termenung kosong. Jam ni dipanggil lopong. Jam. Jadi Sani mencipta katanya. Saya tak tahu Dewan akan gazetkan sebagai kata ataupun tidak. Tapi untuk buku monolopong ni, tafsirannya itulah. Monolog dan kemudian di dalamnya ada lopong. Daripada kesan seorang yang merasa bingung memikirkan tentang menghidup, tapi dia menafsirkan banyak benda juga dalam ni. Saya dah baca buku ni, artikel dia. Saya rasa kadang-kadang insight Sani ni, saudara, kalau saudara kawan ke apa, tak bahagian banyak kita dapat baca. Maksudnya kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Jadi kena baca, barulah kita faham. Sebab Sani sebenarnya lebih senang kalau kita lihat dia. Untuk kenal Sani adalah bila dia perform, terutama kalau dia baca puisi. Berarti bagi pentas dekat dia, barulah kita boleh lihat susuk Sani. Sebab kalau berlakon apa semua, orang akan ingat dia komedian. Tapi untuk saya yang membesar di Rumah Pena, melihat Sani di panggung drama Kuala Lumpur, melihat Sani di Pasar Budaya, saya tahu bahawa dalam bila sampai je ke peringkat sastra dan juga teater, Sani bukan pelawak. Cuma oleh kerana dia popular dalam program TV sebagai pelawak dan orang labelkan dia pelawak ke? Tak tahu lah, orang label kan. Orang mengharapkan setiap kali Sani muncul ketawa. Tapi hari ini saya lebih nak melihat susuk. Sebab saya nak rakamkan segmen ni boleh simpan kenang-kenangan bahawa apabila semua orang akan mati, saya dengan dia tak tahu siapa dulu. Tak semestinya dia dulu kerana dia lahir dulu. Kalau novel dia lebih panjang daripada novel saya mati dulu. Tapi saya nak rakamkan sesuatu yang saya rasa tak pernah dirakamkan orang, susuk Sani Sudin. Apa lagu kau nak nyanyi mana ni, Bob? Tak tahulah. Apa lagu Cawan Kopi tu apa cerita? Aku minum kopi dulu. Kopi dan roti. Kami tu aku tuang kopi dan roti. Okey, cerita. Banyak ada orang lock buku ni. Okey, terima kasih. Macam lagu itu album solo cerita sana bang. Itu album solo apabila satu ketika dulu Koperatasa berpecah. Okey. Koperatasa banyak kali pecah. Jadi aku tak kisah nak pecah ke nak apa, tak kisahlah. Tapi bila Sony Music offer aku untuk buat album solo, suara aku tak sedap. Aku tahu suara aku tak sedap. Tapi arwah mak aku cakap suara aku merdu.
Ni selamat senior. Kan? Jadi bila buat album solo tu, melodi datang dulu cipta-cipta. Waktu tu rakam pun pakai kaset zaman tu lagi. Dulu kalau aku berjalan aku kita panggil demo. Aku akan bawa tape recorder kecil tu dengan kaset kosong, aku akan rakam. Tak perlu bawa gitar, hanya melodi yang penting dengan mulut buat. Kopi dan Roti tu aku album solo berjudul Saya. Diterbitkan oleh Sony Music tahun 90, awal 90-an Jadi masa melodi tu dapat, lirik tak ada. Jadi satu hari dia ajak keluar. Ni jom kita keluar kejap. Dia ajak pergi minum lah kata tu. Lain Mamat. Aku menong je. Weh pandang, kenapa ni? Tak ada lah weh, ada benda kacau apa ni. Apa dia? Aku tengah buat lirik lagu ni. Tak apa, teruskan. Tiba-tiba datang satu ayat. Masa tu abang dengan Wei? Dengan Yue Sehari. Wei maksudnya Yue Sehari. Yue Sehari. Masa tu aku selalu buat kerja filem, drama dengan dia kan. Jadi dia tengah duduk minum tu, tiba-tiba datang ayat. Wei tengah sembang, Wei, jap. Pergi ambil tisu paper, tulis. Lepas tu tunjukkan ke Yue. Wei baca. Ini bagus dia kata. Wei dia selalu puji. Bagus ni. Aku dapat chorus dia dulu. Hulurkan padaku secawan kopi, tapi manisnya bergulakan realiti. Hulurkan padaku sekeping roti, tapi jangan bermentagakan mimpi. Itu lirik untuk Kopi dan Roti. Tadi aku saja taruh Kopi dan Roti, aku main-main je. Sebab macam Wak Khalid kata, hidup ni main-main. Tapi main-main yang macam mana? Kan? Jadi bila aku dapat tu, balik rumah aku kaji. So kadang-kadang kita ni sebagai pengkarya, aku ke engkau ke, kadang-kadang kita dapat idea kan dalam kereta, kadang-kadang kita mabuk. Bukan kita mabuk bawa kereta, kita mabuk dengan apa benda ni. Kadang-kadang sampai rumah nak tulis hilang Jadi sampai rumah aku kaji balik lirik apa nak tahu depan. Jadi aku dapat ayat-ayat tu. Di mana kau, di mana, untuk dia punya atas frame dia. Frame dia. Aku tak sangka rupanya lagu tu meletup satu ketika dulu. Di mana ada satu ketika aku buat pameran lukisan di kereta api Tanah Melayu lama tu. Kereta sampai turun pada Singapura. So makcik aku dah cerita dulu kan. Makcik datang tiba-tiba, ni Sani Ya mak, panggil dia mak lah, makcik kan. Kenapa? Saya sukalah dengan lagu awak. Lagu yang mana? Kopi dan Roti tu. Bayang tahu. Lepas tu cakap apa? Maksud dia dalam tu. Aku diam je lah. Aku tak nak uraikan benda ni. Kan? Kopi dan Roti ni apa? Pasal Kopi dan Roti ni mengikut tahap ataupun degree pemikiran seseorang itu tentang ayat tu. Faham. Kalau dia nak interpret, kita tak boleh hukum dia. Tak betul. Misal aku macam lirik lagu Ke Pintu Kasihmu. Nyanyi arwah fotograf Dan dari pintu ke pintu, pernah aku dapat Center Market, member datang, ni kau cerita Ke Pintu Kasihmu tu, kau cerita pasal pelacur nampak? Dia punya tafsiran Aku cakap, aku tak tahu. Aku tak boleh hukum. Dia kata salah. Itu tahap pemikiran dia. Kalau ikut hukum, misal katalah kalau kita belajar formal ikut tu, memang tak boleh lah. Betul. Kan? Dan banyak orang kata macam lagu lirik apa ni, Raya Bahtera. Orang kata ini ada unsur-unsur seks, apa cerita ni? Betul je. Kan? Itu masalah dia lah. Masalah dia. Aku cakap itu terpulang pada korang nak apa, sebab kau nak faham, mengikut kepahaman kau sendiri. Aku tak boleh kata salah. Itu tahap pemikiran kau. Tapi kalau ikut undang-undang sekolah, kalau memang kena pangkah lah. Sani menulis banyak lirik, tuan-tuan. Aku sampai gelak yang lagu L. Aku terkejut betul bila aku tengok koleksi lirik. Dia adalah kawan aku nak terbitkan lirik dia. Aku tengok, bang, betul kau tulis lirik. Bila aku cakap dengan kawan aku dulu tu, Lan Naga. Lan, ni salah ni lah. Kau main hentak je lirik abang Sani masuk buku ni. Kau biar betul ni nanti kerujukan masa depan. Tak, ini memang lirik Sani. Siapa nama penyanyi perempuan tu yang menyanyi lagu tu? Liz. L adalah lirik Sani. Terkejut saya dia menulis. Siapa boleh ingat lagu tu? Macam mana? L, kau panggil namamu dari tiap penjuru. Macam tak percaya, tuan-tuan. Dalam hidup Sani, dia menulis sebuah lagu yang berentak sedikit rock untuk seorang penyanyi perempuan dengan tajuk dia L. Maksudnya ada juga bahagian yang casual dan sweet dalam diri dia.
Nyanyi kopi, mungkin dia nak dengar lagu tu. Kopi dan roti. Ini bukan keroncong kan, kita rare kan ya. Rare kan. Di mana kau? Di mana kau? Kau di mana? Kau di mana? Kau di mana? Ku bertanya. Tanya-tanya, tanya-tanya, masih bertanya. Dalam sedar, di antara dalam mimpi. Hulurkan padaku secawan kopi. Manisnya bergulakan reality. Hulurkan padaku sekeping roti. Jangan bermentegakan mimpi. Aku berselera untuk jamah hidanganmu, tapi lupa di manakah warung itu. Aku sering-sering jadi keliru. Padaku secawan kopi, manisnya bergulakan reality. Ulurkan padaku sekeping roti, tapi jangan bermentegakan mimpi. Ada seorang ni, nama dia Muhammad Azim. Dia kata Abang Sani pernah main gitar depan rumah nenek saya bersama arwah pakcik saya tu, Encik Sabri. Di Keramat Ujung. Ya, itu jiran. Oh, jiran. Oh. Arwah Sabri ni suara dia bagus. Arwah? Meninggal. Okay. Dia bila menyanyi je waktu itu, dia akan menyanyi. Di bawah itulah aku buat artikel tentang aku punya Jalan Kerajong tu, di bawah pohon ceri. Di bawah pohon ceri itulah tempat studio kami jamming kononnya satu ketika dulu di Keramat Dalam. Keramat Ujung. Keramat Ujung. Depan Lombong tu. Dia kalau menyanyi dahsyat. Keroncong. Tak, biasa. Apa-apa je. Okay. Suara dia bagus. Baik lah. Kadang-kadang kita punya suara bagus, menyanyi bagus tetapi kadang-kadang ruang tu tak suka kita. Ruang tu bukan untuk kita. Bukan untuk dia, tu kan back to space and time. Masa dan ruang dan masa. Kadang-kadang kita ada bakat besar tapi ruang dan masa tak suka kita terpinggir macam tu. Betul. Kadang-kadang dia ada bakat kecil tapi ruang masa suka dia. Rentak dia pegang tapi bila dia masuk, dia dah jadi penghuni di ruang dan masa tu, dia akan belajar sesuatu lah. Kalau dia sedar ruang lah. Kan? Kalau dia tak jadi apa pun. Itu sebab seni pada aku bukan sekadar suka-suka. Pada aku seni adalah satu ruang platform untuk membina jati diri sebagai seorang manusia ataupun seorang orang. Walaupun aku pakai comot suka hati aku, yang kacau aku. That's my life. I got my own fashion. Cakap orang putih pula Tuan-tuan, Admin, berapa dah lock buku Abang Sani, Admin? Saya nak naikkan sekali lagi ni. Admin ada? Oh, dia untuk penampak. Okey, saya naikkan ni. Ada ni dua buku dan juga t-shirt yang ada Abang Sani pakai tu. Ini buku dia di dalam ni, dia adalah edisi mewah, tuan-tuan. Saya kagumlah kerana penerbit berani dan juga menghormati hampir 50 tahun juga karya Abang Sani dalam seni ni, dan mereka menerbitnya dalam edisi mewah ni. PV dia panggil edisi ni. Saya bercita-cita satu hari saya juga boleh ada penerbit berani menerbitkan karya saya dalam bentuk PV, kerana ini adalah salah satu daripada reputasi dan prestij menjadi penulis. Ini dia campur dengan lakaran-lakaran, jadi anda akan dapat selain daripada puisi-puisi dia, tapi juga lakaran-lakaran dia dalam buku di dalam ni. Manakala banyakkan yang ini pula, kalau saudara akan melihat influence
apa yang Sani fikirkan, apa yang selalu dia sebut dalam tadi panjang lebar yang lebih personal, di bawah mono lopong ini mono 1 dan sampai mono yang banyak lah. Jadi setiap mono ni ada dia punya tebukan cerita dia, dan gambar-gambar lama yang disimpan, memorabilia dia ni, memorabilia dia panggil. Jadi saya boleh dapat 2 ni, dan selai baju saya rasa dah ada dah kan, yang dah dapat gambar selai baju sana. Baju tu nanti saudara nyatakan saiz saja. Lock dengan harga 100. Saya nak fokus pada buku ni bagi mereka yang nak collect, sebab yang ini print semula tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat dalam limited je, sebab ini adalah cetak semula oleh Nuha Buku, tribute untuk Sani Sudin. Ini adalah cetak semula, berarti bukan boleh diperolehi di mana-mana, kerana ini Nuha saja yang pegang right dia untuk buku ni. Dan malam ni dia jual dengan combo dan plus t-shirt tu selai, jadi 300. Saya boleh lock, sementara saya nak dengar dulu lagu favourite saya daripada Oslan Husin, Menimbang Rasa. Dan sebab tak akan sempurna saya jumpa Sani Sudin di mana-mana pun tanpa mendengar Oslan Husin dan juga Menimbang Rasa, kerana tiap kali kami semua tuan-tuan ada satu penyakit iaitu bila runsing pergi rumah pena. Jadi siapa saja sampai rumah pena, kalau berjumpa serentak berarti dipanggil runsing serentak. Jadi jumpa sampai saya kata, Sani, aku sakit kepala lah bang, kau nyanyilah aku lagu Menimbang Rasa bang, dengan suara ala-ala Oslan Husin yang 60-an tu. Oslan Husin dia orang Minang ya ke? Ya. Orang Indonesia. Indonesia. Sebab zaman aku kecil-kecil dulu, rumah aku tak ada radio. Jadi kadang-kadang jiran-jiran ada radio, dia pasang, aku dengar je lah. Radio pada waktu tu pakai bateri. Lepas tu bila malam memang tak ada elektrik lah, melainkan rumah-rumah yang ada orang yang ada orang-orang soki sikit, soki cakap Jawa, orang kaya lah. Orang kaya. Adalah elektriknya. Zaman aku pakai lampu pump gasoline. Jadi bila orang pasang radio aku dengar je, lagu-lagu baru. Sedap dengar. Itu masa tu zaman tu lah, era kita. Ya betul. Dia bila misal kata anak-anak sekarang dia tak tahu lagu-lagu lama, itu pun kita tak boleh salahkan dia. Itu ini sekarang era dia orang. Era dia orang. Dia punya pasal lah kan. Okay. Jadi bila kita nyanyi lagu-lagu lama, cakap lagu apa kau nyanyi ni? Diorang macam diorang tak tahu lah kan. Oslan Husin Ya, aku minat betul. Apa yang telah kau berikan, tandaku setia memujamu, padaku lain tiada hanya kau seorang memikat jiwa, tiada sakit bagiku, di tempat aku menimbang rasa, di asmara. Gayamu manis jelita, andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang, rindu selalu melandai jiwa, karena kasih sayangku terbuang, tetapi kau tak mengerti bagaimanakah jadinya nanti. Merindu sepanjang hari, tidak kekal dan abadi. Andai kata engkau pun tahu bagaimana hatiku sekarang, rindu selalu melandai jiwa, karena kasih sayangku terbuang, tetapi kau tak mengerti bagaimanakah jadinya nanti. Merindu sepanjang hari, tidak kekal dan abadi. Tuh dia kadang-kadang lupa lirik tu. Macam mana? Yalah. Aku kalau Oslan Husin, Rina Rahman, Oslan Husin, Sam Simon lagi lah.
Aku dulu kalau stres, bad mood, simpan je Rina Rahman. On je Rina Rahman, bangun pagi, segar dan rasa best lah. SFND. SFND janganlah. SFND ni kalau dengar boleh menitik mata. Fatwa Pujangga. Memikirkan lirik. Orang tulis surat tak tahu mana nak dialamatkan. Sekarang ni kita fikir 10 kali termenung dekat bus stand tak dapat lirik tu. Tapi dengan cerita tu kita apa ni SFND Fatwa Pujangga itu Fatwa Pujangga kisah benar kan? Kisah benar. Dia berpisah dengan abang dia. Kan? Abang dia masuk persatuan lain ni. Jadi dia bagi surat tu melalui lagu. Jadi orang ceritalah sejarah dia. Dia berpisah dengan abang dia sebab zaman tu di Indonesia bergolak kan. Tahu cerita kan? Kanan dan kiri. Jadi dia nak jumpa, tak boleh. Dia buat lagu tu, Fatwa Pujangga. Aku terima suratmu yang dia punya ayat tu Ya. Jadi setiap seni kata tu ada ceritanya yang tersendiri. Aku sampai sekarang kalau edisi lagu-lagu ni memang original version yang aku dengar. Maksudnya walaupun Jamal juga menyanyi sedap, tapi mendengar dalam not lama dan raw. Yes, zaman kita. Zaman kita bila SFND akan lebih sedap. Saya tidak langsung kita recall balik memori tu kan, untuk kita jadikan bahan rujuk. Betul. Dalam penulisan kita ataupun dalam muzik kita. Betul. Dalam kehidupan itu sendirilah. Dan aku akan dengar dalam yang tak upgrade edition. Nak dengar edition asal yang tak di HD kan. Yes, betul. Kita akan dengar dengan bunyi. Kadang-kadang bila lagu-lagu lama yang ditukar lirik sikit-sikit tak boleh kita. Macam kita tidak menghormati penulis tu. Dia kata tak betul. Kau jangan cakap tak betul. Kau ubah benda-benda macam ni, biar yang asal. Macam seniman menangis kan. Yalah. Aku minum sampai mabuk. Aku akan dengar edisi Ismail Harun lebih bagus daripada edition Jamal. Kerana edition Jamal waktu tu dia nak menyanyi, dia kena tukar sesuaikan dengan RTM. RTM kadang-kadang tegur ni lirik ni tak boleh tu. Pernah aku punya lirik lambang duit je, Koperatasa. Aku dipanggil pergi ke RTM, kenapa tajuk ni taruh lambang duit? Baca lirik tu betul-betul, aku cerita tentang peminta sedekah je. Dia kata ni macam anu kami je. Peri kononnya corruption. Corruption lah kan. Tak ada kena-mengena dengan korang tu punya pasal lah kan. Kau baca lirik tu betul-betul. Aku cerita tentang, aku dapat idea tu waktu Koperatasa buat album di Singapura. Melodi dah ada, tapi lirik tak ada. Tiba-tiba pergi minum dengan Abang Ramli Sarip, dia ajak minum. Kat satu tempat, tiba orang tu mesti ada, keluar pada masjid, dia minta duit. Karakter tu kan. Karakter ni cantik ni, dia cakap. Jadi aku, kadang-kadang ada bila aku dapat main drama ke jadi watak-watak sampingan. Kadang-kadang kawan-kawan panggil aku main drama watak-watak sampingan, aku tahu ada nak apa, watak gila cakap. Tahu tak apa. Aku bawa lah karakter-karakter yang aku nampak di tepi-tepi jalan tu. Kan? Kat situlah. Apa kau rasa bila Wak Khalid tak ada? Kau lagi rapat dengan dia? Aku dengan Wak Khalid ni macam anak je. Kau terasa macam Yui kan. Yui jumpa, dia akan cakap, kenapa aku sehebat teringat Wak Khalid dia kan. Pasal aku banyak belajar pada dia tentang kehidupan tu sendiri melalui seni tu. Bukan sekadar seni yang seni lah, tapi ada benda di sebalik tu. Bila kadang-kadang aku buat talk tentang lakonan, aku tanya, watak-watak yang kau dapat tu watak apa? Watak sekian-sekian watak. Bila kau kaji watak, siapa yang kau kaji di sebalik watak tu? Dia tak boleh jawab. Tapi aku tak nak cakap lah. Kan? Bila kau dapat watak-watak tu, kau kena kaji. Sebagai seorang pemain yang bagus, kau akan mengkaji watak-watak tu. Aku pernah ditegur oleh Wak Khalid. Arwah. Dia kata, ni, lakonan kau hari malam ni hancur. Dialog tentang pukang. Ni. Besok kau pergi jalan Masjid India lagi. Kau pergi tengok lagi watak-watak manusia di situ. Nampak tak? Besok pergi Masjid India duduk lah. Cari karakter-karakter yang cantik. Sambil isap rokok lah. Isap. Lepas tu petang. Ini si bareng-bareng? Masa teater si bareng-bareng? Tak ingat lah. Aku banyak dengan teater. Yalah, aku rasa yang kalau gila si bareng-bareng lah. Si bereng-bereng. Si bereng-bereng. Tak tahulah, tak ingat. Sekali, ya ke? Yang buat dekat panggung bandaraya tu. Panggung bandaraya? Ya ke? Si bereng-bereng. Jadi
Remind scammer. Okey. Jaga scammer tuan-tuan. Yang akan cas duit jangan. Scammer jangan. Nanti kita akan uruskan. Ada nombor Nuha yang akan menghubungi anda. Nombor Nuha dah naik dah situ. Okey, jangan bayar pada scammer. Jadi terkejut tengah duk cerita hilang separuh wajah arwah daripada. Jadi bila aku petang tu aku pergi latihan di Komplek Budaya Negara KBN lah dulu sebelum Aswara. Pergi dia terperanjat aku bawa watak tu. Mana kau dapat watak tu? Watak yang mana, Wak? Yang tadi kau buat tu? Tak tahu. Kan Wak yang suruh cakap dulu. Lepas tu dia gelak. Dia gelak. Maksudnya watak tu kopi di dekat Masjid India tengok Lepas tu dia cakap maintain tu cantik tu ni. Maintain. Lepas tu dia warning dekat tukang jaga makan masa belakang, jangan bagi Sani makan nasi. Bagi dia roti-roti dan air saja. Dekat situlah aku belajar sesuatu. Dia kata kalau makan nasi gini gitu. Kalau boleh ni kalau nak makan nasi boleh. Tapi jangan banyak. Segenggam je. Kan? Lepas tu ada lagi dia ajar kalau boleh elakkan makan makanan yang bernyawa. Begitu gini tak. Mula aku langgar juga. Tapi akhirnya betul lah dia cakap. Yalah, untuk mencapai satu tahap lakonan. Kalau orang tak tahu. Ingat Khalid Saleh begitu. Tapi itulah dia. Banyak ajar daripada arwah Khalid. Itulah dia. Min, berapa log combo buku, Min? 100 set. Campur dua-dua Okey, alhamdulillah, terima kasih semua. Kerana ini adalah almost traffic baru sebab untuk Abang Sani datang dulu ketika garasi mungkin 70,000, 80,000 follower. Ini adalah trafik baru, alhamdulillah, kerana trafik baru walaupun kita semua buku bersign. Semua buku akan disign oleh Abang Sani Sudin. Terima kasih kerana trafik baru walaupun ramai yang follow garasi kerana isu semasa, kerana politik, kerana COVID, tapi anda juga berminat dengan isu bahasa, isu seni, isu sastra. Kerana kita lama tak stream seni ni kecuali dengan seniman agung Selamat Asrin je. Cuma hari ni kita balik. Besok kita akan dengan Zain Nakal. Apa Zain Nakal nama dia? Zain Nakal. Untuk bercerita mengenai bipolar dan juga mengenai sejauh mana gangguan emosi dan bipolar mempengaruhi dia dalam muzik. Kemudian kita ada dengan Tan Sri Johan Jaafar, kerana Tan Sri Johan Jaafar sampai lebih awal dalam perjuangan Mujahidin. Dia berada dengan grup Mujahidin pada tahun 1982 di Afghanistan. Dia sampai di Kandahar. Jadi saya akan interview dia untuk tahu tentang Afghan hari ini. Dan Tan Sri pun menulis di Sinar Harian Online hari mengenai Afghanistan. So hari Rabu kita dengan dia. Tapi mulai hari Ahad petang, strike 1 minggu. Pukul 3 petang Syarif Kadir akan muncul dengan pelbagai-bagai konten crime dan juga konten isu semasa, perjalanan, pengembaraan. Dia dah ada jadual, kita akan naikkan besok jadualnya. Jadi bagi anda yang log buku Abang Sani 100 set plus dengan buku Sempurnakan Solat, saya ucap terima kasih banyak kerana saya tengah test trafik baru ni, dan rasanya alhamdulillah kerana dalam pandangan saya tak kiralah kita datang daripada mana pun bang bahasa sastra kita kena jaga. Saya rasa sedih lah bila saya fikir kata Pak Samad, buku Salina 60 tahun tak ada pembelinya. InsyaAllah saya akan bila kita dah okey ekonomi ni, Nuha akan print Ini dah cetak siap. Nuha dah cetak siap Pak Samad Said Salina 60 tahun. Maksudnya saya akan promote pada anda untuk beli sebagai mengenangkan satu-satu buku yang saya rasa karya agung. Kalau untuk saya, karya teragung. Walaupun sebenarnya yang lebih saya suka adalah Hujan Pagi. Tapi untuk masyarakat masa ni, umum kita promote Salina. InsyaAllah minggu depan kalau kita ada ruang, kita promote Salina. Tapi tanpa Pak Samad, kerana Pak Samad dah tak boleh keluar rumah dan keadaan kesihatan dan kebimbangan wabak COVID ni. Sani, kau belanja satu lagu ni yang kau suka. Kali ni aku tak pilih. Kau yang pilih. Dia kalau di rumah pena tuan-tuan, kalau dia pegang, kita lepak-lepak, dia tak sebab pilih lagu, lepas satu-satu saya minta, lepas satu-satu saya minta. Aku mencari engkau
engkau mencari aku, sama-sama mencari, moga kita bertemu. Aku mencari engkau, engkau mencari aku, sama-sama mencari, moga kita bertemu. Kerana rindu, kerana cinta, kita pun bersatu. Bertemu, aku mencari engkau, engkau mencari aku, sama-sama mencari, akhirnya kita bertemu. Lagu spontan. Tuan-tuan, so aku dengar macam tak nak dengar rupanya lagu ni on the spot baru malam ni buat. Dia macam selamat je tuan-tuan. Sebab tu saya terselamat senior ni. Tuan-tuan, malam ni saya nak bantu satu produk kek, bukan kek, pulut kuning yang menggunakan roti jala. Yang color-color ni, yang tuan-tuan tengok ni roti jala. Jangan salah faham, dia bukan pewarna ataupun bukan krim sugar ke apa. Oh, kena tak, okey. Ini siapa kontrol dia punya ni? Okey, dia dikeluarkan oleh Nur Faizah. Kalau saudara nak tempah, saudara boleh pergi ke FB Nur Faizah. IG dia adalah Dapur Melur. Ada semua kat situ Okey, ada. Saudara boleh minta pulut kuning ni dengan kuah dia ni. Pulut kuning sudah sampai. Itu dia ni pulut kuning. Kalau saudara nak, boleh tempah. Terima kasih kepada Nur Faizah ataupun Dapur underscore Melur kerana menghantar ke Garasi TV malam ni kek pulut kuning dengan hiasan bunga batu karang daripada roti jala. Ini dia punya kuah, dah tunjuk kuah dia. Kuah dia yang seksi tuan-tuan. Oi tu. Ini tak boleh tahan bang, kepak ni bang. Aku tak boleh makan. Yalah, kau benda bernyawa. Kau makan ubi ni lah bang. Okey kan tuan-tuan. Terima kasih kerana lebih 100 log Amin lebih 100 log yang log combo buku Abang Sani. InsyaAllah kita akan uruskan untuk naikkan salina. Saya selalu ingin mengingatkan anda bahawa satu-satunya sasawan negara legend yang masih ada dan kita adalah Pak Samad. Walaupun saya berusaha nak bawa Pak Samad, tapi tak mungkin lah dengan faktor kesihatan dan kita pun nak jaga betul dengan macam-macam penyakit ni. Tapi Nuha Buku berjaya berunding dengan Pak Samad dan mendapatkan hak bagi penerbitan Salina edisi 60 tahun. Dan saya teringin nak bawa buku tu dulu. Kita dah bawa dah satu malam je skor 167 naskah pecah rekod jualan buku Salina. Dan saya rasa trafik baru adalah trafik yang sepatut tahu tentang Salina. Mungkin saya try bawa Tan Sri Johan. Cuma kalau Tan Sri Johan kena stream online, tak syok. Jual buku ni kena macam ni. Tapi Tan Sri Johan dia dah 2 dos dah. Tapi dia 2 dos yang dah trauma. Sebab saya dalam grup WhatsApp dengan dia sebab hari-hari angka apa semua kan. Jadi dia rasa macam takut sikit. Nanti cuma stream Afghanistan, saya pujuk dia setuju online. Tapi kalau nak jual buku, Tan Sri Johan kena datang. Sebab dia menjiwai Salina dalam bentuk dia. Dan saya akan berdebat dengan dia di mana tentang Salina ni. Kami mungkin ada pandangan yang berbeza dalam membaca Salina. Dan seorang lagi yang kita syok bawa untuk berdebat adalah Yue. Kerana Yue juga mempunyai pandangan yang berbeza tentang Salina. Tapi saya akan aturkan supaya diskusi buku Salina dan untuk lancarkan new print, cetakan baru edisi Salina dapat saudara dapat untuk simpanan, kerana saya anggap inilah novel Melayu terbaik dari dekadnya, iaitu 50-an.
sebelum Pak Samad datang pada tahun 80-an, tahun 87 dengan buku yang terbaik bagi dekad tersebut juga, iaitu Hujan Pagi. Jadi terima kasih Abang Sani. Sama. Terima kasih semua Nuha Buku. Kerana malam ni log 100 lebih, Alhamdulillah. Itulah hasrat saya. Apabila kita bercakap tentang buku, saya selalu ada expectation yang tinggi setiap kali buku datang ke garasi, kerana buku adalah ibu ayah bertulis untuk saya. Macam orang macam saya ni membesar dengan buku. Ibu ayah bertulis lah saya panggil. Maksudnya ibu ayah yang muncul dalam kata-kata yang banyak mengajar. Jadi setiap kali nak jual buku, saya ada cemas takut. Dia lebih kecewa daripada jin sak laku, tak ada apa. Seluar jin je pun. Tapi menjual ilmu ataupun kita panggil ibu bapa bertulis, ibu bapa yang datang dengan kata-kata yang mendidik kita ni, kita akan mudah rasa down kalau ni. Mak bapak kita adalah maha guru kita sebenarnya. Buku adalah guru kita. Betul. Terima kasih pada semua yang log, sama ada anda log buku combo Abang Sani dan t-shirtnya ataupun buku untuk anda buat infak solat tu. Semoga Allah merahmati anda semua, dan terima kasih juga kepada Brother Sani Sudin. Terima kasih. Log combo okey. 130. Log combo adalah 130, maksudnya dapat buku Abang Sani dan dapat juga buku Sempurnakan Solat. Terima kasih lah kau datang ajak aku sembang-sembang kau. Aku ingat kau dah jijik dengan aku. Tak, dia antara orang yang saya panggil abang. Pian saya nak panggil abang sebab dia tak dengar. Panggil Pian pun sama, panggil abang Pian pun sama. Jadi tapi macam Wak Khalid sebab ada kata Wak lah. Jadi berarti ada senior-senior yang saya tak akan panggil dengan mereka nama casual lah, kerana rasa hormat. Dia ni antara orang saya panggil abang walaupun kenal lama. Walaupun kebiasaan aku kau tu adalah kerana jadi aneh kalau sebut saya awak kan. Mak cakap lah, orang kata kurang ajar. Tapi kau ni apa, kau aku dengan dia tapi dengan Tuhan kau aku tak apa pula. Saya takut nanti kalau saya abang, dia orang ingat saya jambu dia pula. Terima kasih. Terima kasih semua.